Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat yang saya kasihi dan saya doakan dengan kebaikan, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah berkenan daripadanya pada tengah hari yang berbahagia ini kita berada pada orang kata penghujung bulan Syaban Al-Mubarak. Hari ini kalau tak salah saya 25 Syaban, 25 ataupun 26 Syaban, kurang lebih macam itulah ya. 1445 Hijrah. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan dan zahirnya kita pada tarikh dan waktu ini, semoga ianya menjadi salah satu daripada langkah untuk kita mendekati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Di samping sahabat-sahabat yang saya jumpa di sini, saya juga tak lupa meraihkan sahabat-sahabat di atas talian, sama ada secara live ataupun rakaman. Mudah-mudahan tak sempat kita bersua secara bersemuka, tapi sempat kita berada di atas talian bersama-sama, dan mudah-mudahan ada juga manfaat yang boleh diambil. Cuma jangan amal selalu atas talian, sekali-sekala nak duduk di bawah talian juga. Kalau kita nak masuk syurga, nak masuk online ke nak masuk betul? Nak masuk betul lah. Kalau boleh nak masuk betul lah. Online tu orang kata emergency ataupun mukaddimahnya, tapi bila Nabi SAW mengatakan majlis ilmu ni antara taman-taman syurga, siapa di sini yang tak suka pergi taman, tuan-tuan? Perempuan, siapa sini yang tak suka dengan keindahan? Walaupun keindahan di atas muka bumi ni tentulah tidak sama kalau kita nak comparekan dengan keindahan di akhirat, lebih-lebih lagi keindahan yang kita panggil syurga tu. Tetapi bila Allah bagi gambaran dengan satu gambaran yang mudah untuk kita faham. Sebagai contoh, kenapa Allah gambarkan syurga itu jannatun tajri min tahtihal anhar, seolah-olah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan kalau kita tengok tu sungai, saya ni ustaz, rumah saya di Kedah nun memang tepi sungai ustaz. Tak ada benda yang saya banggakan dengan sungai. Tapi kita jangan kira kita je, itu kita sebab beranak di tepi sungai. Tak semua orang boleh ada kesempatan macam kita, boleh nampak sungai tiap-tiap hari. Bagi orang yang duduk di Kuala Lumpur, duduk di bandar besar JB, Penang, Melaka, Seremban, Ipoh dan seumpamanya, dengar kata nak camping di sungai tu, syok. Saya, tuan-tuan, kau tak ada arah. Rumah saya di Bandar Tun Husin On, kau tak ada arah. Dekat dapat playground budak-budak pun jadi bentang tika. Bukan ada sungai pun, tapi asalkan bawah pokok bentang tika, berkelah jalan, tak ada hal. Kita orang bandar tapi nak rasa suasana begitu. Jadi Allah gambarkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi semestinya lah bila Allah gambarkan begitu sebagai perbandingan, macam kita jugalah, tuan-tuan. Bila orang kata ustaz tu pakai kereta besar, bila sebut kereta besar, kita mesti terbayangkan dia pakai kereta apa? Merc, BM, contoh. Takkan kita nak kata kereta besar, kereta apa dia pakai kereta besar? Kereta kebal? Takkanlah kereta kebal, tuan-tuan. Jadi perbandingan bila Allah kata majlis ilmu di taman syurga, maknanya kalau orang yang tak teringin nak singgah walaupun sekali, something wrong tu. Something wrong. Sebab taman pula bukan taman dunia, taman syurga. Walaupun ialah kalau nak compare surau kita ni, tuan-tuan, dengan taman di dunia ni pun kalah rasanya.
Ya tak? Dengan keadaan surau kita, bukan nak kata dhaif, tetapi daripada segi view, pandangan. Tapi di sisi Allah lain. Sama juga macam bila Allah kata bau mulut orang puasa tu lebih mulia, lebih wangi, lebih harum daripada bau kasturi. Tuan-tuan, perempuan jangan pergi suruh orang yang berpuasa tu pergi nganga mulut, tadah bau. Memang tak tahan di rongga hidung kita. Sebab bau tu bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Pengiktirafan tu di sisi Allah. Cantik di sisi Allah kadang-kadang belum tentu cantik di sisi kita. Elok di sisi Allah belum tentu mungkin elok di sisi kita. Tapi kita nak ambil keutamaan sebenarnya yang Allah kata elok, cantik, baik, indah, menawan, yang kita nak tengok di sisi Allah. Okey, hari ini saya nak share dengan tuan-tuan, perempuan di sini berkenaan dengan satu kisah seorang sahabat Nabi. Mungkin tuan-tuan, perempuan pernah dengar cerita dan kisah ini, dan kalau sudah, tidak salah kita anggap dia satu ulangan. Kalau belum, anggap rezeki kita tengah hari ini, sebab saya rasa macam kerap pula saya datang kemari. Hari tu saya rasa macam dah ucap selamat berpuasa, ini datang pula dah. Jadi nanti ending nanti kena ucap lagi sekali. Harapnya tak adalah pula undangan sehari sebelum puasa pula nanti. Dia kalau selalu datang orang jemu juga tuan-tuan, tapi harapnya tidak lah tuan-tuan. Saya ni backup plan je. Kalau ada boleh kita bantu, kita bantu. Okey, sahabat yang saya nak cerita ni ialah berkenaan dengan seorang yang namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz bin Jabal ni orang yang antara periwayat hadis yang terkenal. Beliau juga dikategorikan sebagai antara orang awal, atau bahasa Arab dipanggil as-sabiqun al-awwalun, orang-orang awal yang masuk Islam. Nak jadi orang awal masuk Islam ni payah tuan-tuan, perempuan. Dia tidak mudah, walaupun ketika itu Nabi SAW ada. Macam tuan-tuan di halaqah ini, di surau ni memang tak ada nama Surau Culang Tawa je. Elok nak bagi nama surau Ashabul Kahfi lah saya. Surau Ashabul Kahfi, surau Culang Tawa. Okey lah. Tuan-tuan, kalau dipikir-fikirkan, untuk jadi orang yang antara yang awal-awal datang surau, payah ke tuan-tuan? Sama ada datang awal untuk setiap majlis atau perintis surau ini. Maksud saya gitu. Maknanya tidak mudah tuan-tuan, sebab dia menghadapi tribulasi, kepayahan, kesusahan, ada mehnah-mehnah, ujian-ujian, banyak cekadaknya segala bagai. Tambah pula masa mula-mula nak buka surau ni, keuangan pun mungkin belum berapa stabil. Ustaz-ustaz yang ada jemput pun tak datang, tak tidak nak datang ke surau Ashabul Kahfi ni, kena istikharah dulu. Macam-macam hal. Jadi maknanya tuan-tuan, nak boleh masuk Islam awal ni, gelaran as-sabiqun al-awwalun ni payah. Sebab tu Allah iktiraf orang as-sabiqun al-awwalun ini, orang mula-mula masuk Islam, batch pertama masuk Islam. Dan Muaz bin Jabal salah seorang orang yang mula masuk Islam ni, Allah beri jaminan syurga. Apa-apa pun nak start yang mula tu payah. Baik orang meniaga, nak dapat customer yang awal, nak buka pejabat, nak buka sekolah, sama. Maknanya batch yang awal ni, batch yang menjadi penentu di mana Islam tu akan datang. Jadi ketika Nabi masa tu follower pun tak ada, subscriber pun tak ada, peminat pun tak ada, dan halaqah Nabi ni halaqah yang ad-du'afa wal masakin, golongan lemah, golongan yang dia kalau follower yang awal-awal tu orang kaya, orang senang, orang hebat, dia boleh mempengaruhi orang lain. Tak? Macam saya pernah pergi satu surau lah, surau bukan surau pejabat, surau di Qaryah. Surau tu surau Jumaat. Bila saya datang, kita beri ceramah, kuliah maghrib biasa je. Habis tu ada makan apa semua. Dia walaupun kuliah maghrib biasa, tapi tiap-tiap malam ada makan.
Saya pun, yelah, kita biasa sekarang kalau ada makan ni kuliah subuh je, ataupun kuliah-kuliah besar, Maulid Rasul, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, kuliah-kuliah perdana, ceramah perdana. Tapi dia tiap-tiap malam, saya tengok tiap-tiap malam ada makan. Ada makan Ustaz, kami ada makan. Lepas tu pengerusinya pun bersembang dengan saya. Dia kata, Ustaz jangan main-main. Main mengapa pula? Surau kami ni Ustaz, ramai yang famous datang. Dia pun sebut nama Ustaz ni. Saya bilang, Masya Allah. Tiba-tiba saya merasa diri saya ni kerdil walaupun saya berbadan besar, tuan-tuan. Terasa, alamak, aku ni, dia nak beritahu apa ni? Aku ni kira antara orang bernasib baik ke, ataupun aku ni bidang terjun yang paling special ke apa? Dah terasa gitu. Sebab dia kata, surau kami ni kalau kami hanya ambil yang famous. Gitu, tuan-tuan. Saya tak kata benda tu mazmumah, tapi itu kebanggaan bagi dia orang manggali. Bagi dia orang itu rasa syok. Jadi bila kita dapat orang yang hebat-hebat, kita akan rasa satu kebanggaan. Tapi Islam dulu dia bina bukan orang hebat-hebat, tuan-tuan, perempuan, orang yang miskin, hamba sahaya, orang biasa. Muaz bin Jabal orang awal. Dan walaupun golongan awal, tapi dia masuk Islam tu, dia orang Madinah. Dia bukan orang Mekah, dia orang Madinah. Jadi ketika Muaz bin Jabal ini sampai ke satu tahap usia hampir meninggal dunia, sakit, tenat, dan tenat itu bawa kepada nak meninggal dunia, maka ketika dah sampai ke penghujung hayat Muaz bin Jabal ni, ramailah sahabat-sahabat Nabi SAW yang ziarah. Sebab ialah Muaz bin Jabal bukan calang-calang orang, sahabat Nabi. Jadi mereka ziarah ni tidak lain tidak bukan untuk mendapat ilmu dan manfaat minit-minit akhir. Sebab Nabi SAW pernah bercakap yang baik tentang Muaz bin Jabal ni, wa a'lamuhum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Antara sahabat aku yang Nabi kata yang paling padu, paling power, yang paling mantap ilmu keislamannya bab halal dan haram ni, antaranya Muaz bin Jabal. Ini bukan orang lain yang endorse, tuan-tuan. Ini Nabi yang endorse, Nabi yang iktiraf. Makna macam ada satu surau pejabat ni, dia staff biasa. Dia tak ada background agama yang kuat, yang serius macam ustaz-ustaz yang datang mengajar. Tapi kalau ustaz tak datang last minute, dia boleh take over majlis. Ada satu hamba Allah di sebuah surau ni. Maknanya dia taklah berceramah biasa, tapi dia berani, dia ambil kitab hadis, kitab tafsir sebagainya, dia boleh baca dan dia boleh sampaikan kepada jemaah. Daripada duduk melangut, tak ada apa, ustaz tak datang last minute, dia boleh take over. Dan bila ustaz-ustaz tahu dan ustaz-ustaz dengar lebih kurang apa benda yang dia sampaikan, ustaz kata okey, dia boleh untuk ibarat macam memimpin usrah, boleh. Walaupun tidaklah power. Kalau banding dengan Adif, power Adif lagi lah. Dia bawah sikit pada wali. Walaupun ada mirip-mirip Bengali sikit, tapi boleh lah daripada tak ada arah. Adif lain, dia makam dia lain. Ketua kelas Ashabul Kahfi takkan koman. Ada lama start balun dia. Jadi ibarat itu ustaz yang endorse, dia Haji boleh pimpin. Ini Nabi kata sahabat aku yang banyak ilmu tentang halal haram, Muaz. Jadi bila Nabi dah wafat dan Muaz pun dah sampai kepada tahap usia nak meninggal dunia, maka sahabat-sahabat datang. Sahabat-sahabat Nabi SAW datang. Qila lahu ya Aba Abdurrahman awsina. Okey, ini adab pertama yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ni. Sahabat-sahabat golongan tabi'in yang tak sempat jumpa Nabi, tapi sempat jumpa sahabat Nabi, dia orang tak minta autograf, tak minta selfie, tak minta apa-apa, tapi mereka minta apa? Ausina, nasihatkan kami. Tuan-tuan, kalau jumpa guru-guru yang kita nampak mungkin selebriti lah, penceramah-penceramah pendakwah yang selebriti, Ustaz Wadi Anwar contoh, Ustaz Azhar Idrus,
ustaz-ustaz yang soleh, Ustaz Don, ustaz-ustaz yang baik-baik, yang yelah semua bagi saya tuan-tuan, ustaz-ustaz ni okey belaka. Okey belaka semua. Kalau daripada segi pendidikan, ramai mengaji di Azhar, ramai mengaji di Madinah, ramai mengaji di Jordan, mengaji dalam negara, luar negara, mengaji pondok. Bagi saya kurang lebih sama. Cuma rezeki populariti tu Allah bagi asing-asing. Bagi saya kurang lebih sama. Saya pernah dengar ustaz, contoh Ustaz Badli Shah, Datuk Badli Shah, Sahibul Fadilah, Timbalan Mufti Negeri Pahang Darul Makmur, berceramah. Dengan 2-3 orang kawan-kawan saya berceramah, kurang lebih intipati kurang lebih sama. Of course muka lain, dialek lain, cara lain olahan, tapi ilmu dan benda nak disampaikan tu kurang lebih sama. Dia macam ni tuan-tuan. Ada di antara kita yang Allah bagi pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah. Ada yang Allah bagi di kalangan kita kaya, ada yang biasa. Allah tak bagi kaya semua. Sebab kalau kaya semua, siapa nak jadi orang biasa? Tuan-tuan bayang ni, kalau semua dekat Culang Tower ni standardnya GM belaka, siapa nak naik motor tuan-tuan? Penuh parking kereta besar-besar. Dia jadi susah tuan-tuan. Tapi Allah atur tu baik. Kalau semua orang mampu valet parking, tuan-tuan ingat tak semak hotel dengan mall yang besar-besar tu? Semua nak valet belaka. Nak macam ni? Semua orang kaya belaka atas dunia ni. Siapa nak jadi petani, siapa nak jaga parking, siapa nak menguruskan benda-benda yang kecil-kecil ni. Jadi begitu juga. Jadi bila kita jumpa dengan ustaz-ustaz yang hebat-hebat ni, yang payah kita nak jumpa, saya tengok beberapa keadaan tuan-tuan ni, saya minta maaf terlebih dulu sebab benda ni sebenarnya ramai orang buat. Saya tak kata benda ni tak elok, tapi tambah baik. Saya guna istilah tambah baik. Bukan suruh berhenti buat benda tu, tambah baik. Tuan-tuan biasa kalau jumpa ustaz-ustaz yang famous ni, yang tersohor ni, biasa tuan-tuan rasa apa orang buat? Selfie. Ini bukan aib tuan-tuan, benda biasa. Saya tidaklah kata, oh ini antara wajah-wajah yang tidak berapa malu. No. Benda tu biasa. Saya anggap benda tu biasa. Saya faham. Sebab saya pernah jaga Menteri Agama dulu, Dr. Zul. Dan saya pun ada sedikit hubungan baik dengan Ustaz Azhar. Dan 1-2 orang ustaz yang boleh dikatakan terkenal. Benda tu fitrah. Terutama kalau masa saya jaga Dr. Zul dulu, boleh dikatakan hampir sepanjang hari, kebanyakan hari tu saya akan bersama dengan dia. Baik waktu makan, waktu dia berehat, kadang waktu tidur saya jaga dia nap sekejap. Kalau makan ni, kalau berhenti di mana-mana R&R, saya lebih banyak habiskan makanan. Kadang-kadang makanan dia tu saya tapau ambil. Dia tak ada nak suap. Datuk ambil gambar, dia pun senyum ambil. Dan saya tengok makanan dah tak habis, slow saya ambil. Saya kata, Tok Gu tak habis kan? Eloklah ustaz pun habiskan, Ana tak ada nak makan. Nampak tuan? Kadang saya punya prihatin, saya akan pergi kedai tu balik, minta tapau, suruh makan dalam kereta. Confirm kalau dia makan di luar, tak ada nak makan. Orang ambil gambar. Kadang yang lebih orang kata semangat lagi tu, siap bawa baby, ada kebetulan R&R tu ada baby, so tahnik. Dalam hati saya, kau bawa baby 2-3 orang beratur tahnik tu, aku kat sini punya handsome, kau tak perasan ke? Minta tolong sikit lah, aku pun ustaz juga. Dr. Zul pernah kata dekat seorang mak ayah ni, kadang kita berhenti dari R&R masa kadang kerja dulu, ataupun kalau tak kerja masa menteri dulu pun, masa sekarang kalau beliau nak ada ceramah jauh-jauh di Penang, kadang saya teman, kadang dia tanya, ustaz apa ada kuliah mana? Saya kata saya free sehari 2 ni tu. Teman mana pergi Penang, kita ada kuliah. Saya kata kalau ada payment saya ikut lah. Saya pun action juga dengan dia. Ana belanja makan lah. Dia tahu okey boleh. Gurau tuan-tuan dengan Tok Gu kan. Kadang bila berhenti, contoh di R&R Gunung Semanggul, Bukit Merah kan? Orang nak gambar satu, okey lah. Kadang orang nampak bawa baby. Kadang orang ni ada baby kadang-kadang yang anak tak baby lah, tapi dah besar sikit, setahun, kita panggil baby jugalah kan. Bawa ni tak tahnik. Kadang Dr. Zul kata, kawan saya ni pun ustaz, dia boleh tahnik. Tak nak Dr. Zul. Malunya aku. Dan lama dia, tak laku lah. Mana muka ni macam ni tak laku tuan-tuan. Kalau di Ashabul Kahfi ni menjadi rebutan.
Saya dengar cerita lah. Saya rasa lekat dengan masa fotografi ni. Tapi kalau itu Dr. Zul recommend tu, ni kawan saya ni, pembantu saya pun ustaz, kau nak dia tanya. Sebab bukan apa, kadang-kadang kami dah masuk dalam kereta, panas, baby tu duduk beratur nak tani. Jadi macam takut kalau orang ambil gambar tak cantik lah tuan-tuan. Orang kata Dr. Zul ni demand kan. Padahal kita nak bergerak, kadang terpaksa kita masuk parking balik lah, kita kata tempat redup sikit supaya orang boleh, ataupun kalau memang ramai dekat kawasan-kawasan tertentu, kita cari surau lah dekat RNR tu, masuk surau balik. Tapi kadang bila tu mengganggu perjalanan, kita janji dengan orang nak ceramah start awal berbagai makna tuan-tuan. Biasa orang selfie tu biasa, tapi saya ajar tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan ajak selebriti selfie, dia tak kenal pun tuan-tuan, walaupun tuan-tuan jumpa dia next lepas tu, Ustaz, ingat saya pernah ambil gambar. Tuan-tuan tunjuk gambar tu kat dia, dia angguk tu ambil hati je, confirm dia tak kenal. Dr. Zul sama juga, kadang bila jumpa mana-mana, Datuk, kita ada jumpa dulu kat masjid ni sekian. Dia, Dr. Zul, Alhamdulillah, apa khabar, sihat semua, keluarga semua sihat? Dia pun tunjuk gambar yang dulu. Ni, ya, saya ingat. Bila dalam kereta balik, saya tanya Tok Guru ingat sungguh orang tu? Hana tak ingat, Syekh. Dia pecah lubang, dia kata Hana tak ingat. Yelah tuan-tuan, puluh ribu orang jumpa, kalau dia ingat, champion benar lah, dia saya pun tak ingat. Dia tak ingat, tapi nak menjaga hati. Tuan-tuan nak tahu macam mana, nak ada tips tak macam mana dia orang ingat tuan-tuan? Tuan-tuan jangan minta selfie. Ataupun kau nak minta, boleh, tapi jangan minta selfie dulu. Tuan-tuan ikut macam mana cara sahabat-sahabat Nabi ni ataupun tabi'in ni minta pada Muaz. Ausina, Ustaz, saya tak nak selfie, tak nak apa dengan Ustaz. Ataupun kalau dia ada pangkat Datuk, saya tak nak selfie, tak nak apa dengan Datuk. Saya nak satu benda pada Datuk. Dia masih tanya, apa benda? Biasa seorang jumpa dia masih nak selfie. Tolong nasihatkan saya dengan satu nasihat. Tuan-tuan champion masa tu, tuan-tuan, dia akan ingat sampai bila-bila. Sebab apa? Tuan-tuan minta benda yang orang lain tak minta. Saya pernah jumpa dengan, tapi sekarang dah baiklah dengan beliau. Saya pernah jumpa dengan, tak tahulah, beliau tidak terkenal, tapi beliau orang alim tuan-tuan. Nama ustaz tu Ustaz Mat Isa Deraman. Orang tak kenal beliau. Dia di Pasir Gudang, kami panggil dia Tok Ku Pasir Gudang. Ustaz Mat Isa Deraman orang alim tuan-tuan. Kawan baik, dia pun orang Terengganu, kawan baik pada Dr. Zulkifli Al-Bakri, best friend. Dan Tok Ku Pasir Gudang ni dia jarang sangat ceramah di luar. Dia macam Ustaz Syamsuri, dia tak tinggal kawasan. Ustaz Syamsuri di Penang, dia tak tinggal Pasir Gudang dia tu. Bahkan dia ada sekolah semua kat situ. Masa beliau datang melawat, Dr. Zul dinilai di pejabat, Tok Guru Dr. Zul dinilai. Ada yang kenal dia, minta selfie apa semua. Saya pergi slow-slow, salam cium tangan, Tok Guru, Ana tak nak gambar. Dia pun tengok, dia kata, tak nak dia, nak duit. Dia tanya, nasihatkan saya dengan satu nasihat. Saya nampak raut muka dia masa saya minta nasihat, dia macam tergamam sekejap. Lepas tu bila dia terdiam, saya cakap, Tok Guru, apa nasihat? Sebab ini kenangan Tok Guru dengan Ana sampai bila-bila. Dia nasihatkan saya dengan satu benda yang very simple. Dia kata, seperti mana enta lillahi ta'ala dalam salat, enta lillahi ta'ala juga di mana-mana, bahkan di luar salat. Very simple. Lepas tu tuan-tuan, saya bersalam dengan dia, dia sendiri pegang badan saya, dia peluk saya. Orang yang minta gambar dapat tak yang tu? Lepas tu dia pula offer, nak selfie boleh, dia kata. Dia kata, tak apa tu, selfie tu makanan media sosial, Ana dapat makanan rohani. Lepas tu tuan-tuan, bila Tok Guru Dr. Zul pergi melawat dia pula, masa tu yang saya jumpa tu, dia nilai, dia melawat Tok Guru Dr. Zul. Bila Tok Guru Dr. Zul pergi pula di sekolah dia di Pasir Gudang, dia tanya, anak murid entah yang minta nasihat dekat Ana tu ada? Dia tak ikut ni, trik ni? Oh, dia tak ikut, dia ada kerja lain, dia ada kuliah dekat. Dia ingat tuan.
Lepas tu saya pergi buat lawatan susulan lah, ziarah beliau di Pasir Gudang. Makna tuan-tuan, dengan begitu orang ingat kita. Tuan-tuan kalau jumpa mana-mana Tok Guru, saya minta ambil gambar tuan-tuan. Gambar tu kemudian minta nasihat. Kadang-kadang benda yang dia beritahu tu special untuk kita. Macam Tok Guru Pasir Gudang nasihatkan saya, ikhlas lillahi ta'ala. Benda very simple ke tuan-tuan Mana ingatkan nak bagi nasihat ataupun pesanan yang very special yang mungkin boleh menyebabkan saya jadi wali, boleh berjalan atas air, ataupun amalan-amalan yang super special. Dah, dia akan bagi yang very simple tapi special ingatan tu untuk kita. Dan kalau kita nak jumpa dia, remind dia, Tok Guru, ingat Ana, mana satu yang minta nasihat dengan Tok Guru. Tok Guru bagi nasihat ikhlas di dalam semayang dan di luar semayang. Confirm dia ingat. Sebab benda tu satu dalam sejuta orang minta. Biasa orang jumpa dengan dia nak ajak selfie. Orang selebriti ajak selfie. Selfie ni berpuluh ribu, beratus ribu dia akan entertain. Benda tu dia takkan ingat. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang bila orang minta, walaupun tengah penat tuan-tuan, sakarat ni dia mabuk yang tuan-tuan kalau siapa yang ada penyakit mabuk laut, duduk di boat ataupun di kapal, dia mabuk laut ni tuan-tuan, dia takkan jadi kalau masa berjalan tu, masa kapal. Saya tahu sebab saya offshore dulu. Mabuk laut ni kalau tengah berjalan, kalau kapal besar tak berasa, kalau kapal-kapal kecil ataupun boat fiber yang orang buat pergi mukat tu kecil kan, dia mudah tu, kalau masa dia berjalan tak berasa tu. Tuan-tuan nak tahu masa bila teruk? Masa dia berhenti. Masa dia berhenti tahu seksa tak seksa. Dia membuai ombak tu kan, kaki pancing tahulah. Sekejap lagi dia, simptom pertama dia peluh dahi. Peluh dahi, lepas tu dia mula tak bercakap dengan orang. Last kali tahu apa rasa? Nak balik. Masa tu offer lah peha ayam ke, peha orang ke, kek ke, New York cheesecake ke. Tak. Nak benda? Nak balik ke? Okay, itu baru mabuk laut tuan-tuan. Mabuk nak mati, kita rasa rimas serabut dan runsing serungsing-runsingnya. Sebab masa berlaku perpindahan alam ni, dengan talqin yang masuk satu, iblis syaitan duk mari nak sesatkan last minute pun satu, kita rasa tak nak tahu apa-apa dah. Muaz bin Jabal ketika tabi'in dan para sahabat lain minta nasihat, ajlisu ni, tengah-tengah teruk tu tuan-tuan, ini orang yang amanah dan disiplin dengan ilmu, kamu tolong dudukkan aku nak beri nasihat juga walaupun last minute. Innal ilma wal iman makanahuma. Iman dan ilmu tu dia ada darjat. Ni wasiat Muaz. Sesungguhnya wahai sahabatku, tingkatan iman dan tingkatan ilmu ada tempat dan darjat yang tersendiri. Maknanya orang beriman tidak semua statik ataupun sama. Iman, ada orang yang imannya biasa, ada orang imannya bagus, ada orang yang imannya super biasa, luar biasa, ada orang yang imannya super duper luar biasa. Ilmu pun begitu, ada orang ilmunya biasa, ada orang ilmunya bagus, ada orang ilmu untuk diri dia sendiri, ada orang yang dia boleh share ilmu tu untuk orang lain, ada manfaat. Macam manusia, ada manusia kita tengok dia baik, ustaz dia ni baik ustaz, tapi dia baik tu untuk diri dia je. Tapi dia baik, dia tak kacau orang. Dia baik untuk diri dia saja. Siapa ada tinggal wallet? Itu rezeki tu. Kalau cek tuan-tuan, kan tak pasal-pasal wallet tu duduk atas motor saya kan. Apa namanya? Ada orang yang dia baik untuk diri dia saja. Makna orang lain tak boleh harap sangat kebaikan dia, tapi dia tak nyusahkan orang. Okay, kita kan ada saudara mara kita kan, keluarga kita kan, dia lepas untuk diri dia je, dia nak tolong orang pun tak boleh sebab dia pun hidup ngam-ngam. Okay,
Tapi ada orang yang dia, untuk dia pun baik, dia boleh share kebaikan untuk orang, untuk orang lain. Tu ilmu standard dia gitu. Muaz bin Jabal kata, mani batarahuma wajadahuma. Siapa yang usaha cari ilmu dan iman, wajadahuma, dia akan dapat. Apa makna tuan-tuan? Ilmu dan iman ini kena cari, jangan tunggu. Ilmu dan iman kena cari, dia tak boleh tunggu. Mani batarahuma. Muaz kata, siapa yang cari dan usaha untuk tingkatkan keimanan, cari jalan, macam mana cara aku nak meningkatkan keimanan, macam mana cara aku nak meningkatkan ilmu. Tuan-tuan, kalau kita tunggu, kita siapa tuan-tuan untuk tunggu benda tu datang bergolek pada kita, sedangkan benda ni kurniaan daripada Allah bagi orang yang mencari. Ramadan tak lama lagi datang. Ramadan ni budak-budak pun tahu bulan banyak pahala, bulan banyak pengampunan. Kita dah lali dengar benda tu tuan-tuan. Makna bulan ni Ramadan bulan keberkatan, biasa tak dengar? Biasa. Tapi apa sebab kita tak dapat tuan-tuan? Sebab kita tak cari, kita tunggu. Dia kena cari. Untuk tingkatkan ketakwaan, kita kena cari jalan. Macam mana aku nak meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT? Tengok orang tu boleh konsisten selawat 1000 kali sehari, 1000, macam mana cara? Kena cari jalan tuan-tuan. Orang yang boleh selawat 1000 kali sehari, dia berperang dengan nafsu dia, dia berperang dengan masa dia, dia mujahadah dengan tenaga dan keupayaan dia untuk dia buat juga 1000 kali sehari. Kita tunggu 1000 tu datang pada kita, memang taklah tuan-tuan. Kita kena cari tuan-tuan perempuan, cari jalan. Macam mana cara aku nak jadi orang baik? Kena cari. Doa, cari kawan dengan orang baik-baik. Itu semua jalan-jalan yang boleh menyebabkan kita ni akhirnya bertambah baik. Macam kita kata Ramadan. Kalau kita tunggu Lailatul Qadar, pak sudah tak dapat. Kita kena usaha. Macam mana aku nak dapat Lailatul Qadar? Dan usaha tu memang saya cakap tu terang, tak mudah. Kalau orang kata, mudah tak. Siapa kata mudah? Tuan-tuan, ibarat Lailatul Qadar ni kan khairun min alfi syahr, baik pada 1000 bulan. Tuan-tuan bayang, mana ada company nak bagi 1000 kali bonus, 1000 bulan bonus? Mana ada lah dunia ni. Kalau ada, bermakna usaha nak mendapatkannya tidak mudah. Tuan-tuan, biasa saya ada kawan dulu kerja sini, tapi kawan saya tu kawan asbab lah. Saya berkawan dengan suami dia sebenarnya. Jadi isteri dia tu kadang-kadang dia orang berdua tu belajar agama juga dengan saya. Jadi saya anggap dulu tu kawan lah. Tapi yang saya kenal tu perempuan kerja dia, tapi dia dah berhenti dah. Dia kerja macam bab-bab jaga share orang lain ni, jaga share company, saham. Dia kat Celang Tawa ni lah. Jadi kadang dia tahu saya ada kuliah sini. Tapi dia dah berhenti lama lah. Dah dekat 10 tahun lah dia berhenti. Dah resign. Suami dia pun, kawan saya tu dah kerja, dah baik. Jadi dia pun ambil keputusan berhenti. Saya saja kadang-kadang korek cerita. Saya kata, awak paling banyak dapat bonus berapa bulan? Itu paling banyak saya pernah dengar tuan-tuan, 24 bulan. 24 bulan gaji. Saya dengar masa tu, dia lain. Dia bonus seumur hidup. Selagi mana dia hidup, saya kata bonus dapat. Dalam hati saya, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, dapat bonus 24 bulan tuan-tuan. Tu saya kata, kerja macam mana? Kerjanya Ustaz boleh tahan lah. Tapi lah, masing-masing rezeki masing-masing tuan-tuan. Alhamdulillah, orang Islam dapat bonus 24 bulan, maknanya mudah-mudahan zakatnya pun banyak untuk orang Islam. Tapi nak cerita, untuk dapat yang sebanyak itu, air kerjanya pun boleh tahan. Jadi kalau nak 1000 bulan yang pahala non-stop ni, tuan-tuan rasa senang ke susah? Sebenarnya susah. Pertama, nak kena jaga tidur. Kalau nak bangun pukul 3, tidur pukul 2 pagi, tak dapat. Jaga tidur, maknanya time management kena betul. Yang kedua, usaha tu sebenarnya
Tapi yelah, mungkin agak terlambat. Tapi tak apa, kita share lah benda-benda baik. Tak dapat tahun ni, tahun depan. Dia kena prepare sebenarnya, start bulan Rejab. Untuk Lailatul Qadar ni, orang dah start bulan Rejab. Yang Lailatul Qadar ni tuan-tuan, semua orang yang dah buat appointment. Bulan Rejab, bulan sunyi. Sunyi daripada kita buat mazmumah sebenarnya. Bulan Sya'ban, bulan ampun dan bulan minta luaskan kasih sayang. Tutup maksiat. Buka kebaikan. Ramadan baru full package. Sebab tu kita start doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau 2 bulan tu tak ada kena-mengena dengan Ramadan, buat apa doa awal-awal? Tapi tak apalah. Rezeki masing-masing, saya tak berani kata tuan-tuan. Kadang-kadang atas asbab tertentu, bukan hanya Rejab dan Sya'ban, Allah sayang pada dia sejak daripada awal, maka Allah boleh bagi rezeki. Tapi kita cerita on paper. Ibaratnya kalau tuan-tuan kerja, kita kerja on paper. Documentationnya gitu. Tapi kalau special case, belakang kira. Ni special case, walaupun dia tak mohon, tapi ada pertimbangan khusus dan SOP kita pun kata boleh special case. Macam tu. Jadi orang yang dapat ni, orang yang ada appointment, tuan-tuan, kalau kita dengan Ramadan, kita nak buat baik, tapi kita dengan Ramadan, kita dah ada fikiran begini. Oh, ni tak lama lagi, 4-5 hari lagi nak puasa. Aku kalau bulan puasa ni kalau boleh, dia memang lemau sikit lah. Nak pergi kerja, balik kerja, bercinta betul aku bulan Ramadan ni. Dulu kan, ialah kalau bulan Ramadan, tuan-tuan tahulah, terutama kalau naik kereta. Ramadan, orang akan masuk satu masa, keluar pun satu masa. Kalau luar Ramadan, ada 3-4 masa boleh pilih. Kadang-kadang nak balik lepas Isyak boleh. Tak, kalau malas jam, aku kira aku maghrib kat sini je lah. Maghrib baru balik atau lepas Isyak. Tapi Ramadan, orang nak bekerja, nak sa'i di bazar. Itu hukumnya sunat muakkad. Kalau muka kita tak check in di bazar Ramadan, apa kata peniaga-peniaga di situ? Kecil hati mereka. Dan tak lengkap kefarduan puasa kita hari tu. Jadi masa nak keluar tu tuan-tuan, patutnya kalau kita naik kereta hari biasa sejam, dia jadi 2 jam tuan-tuan. Jadi masa tu kita dah mula berungut. Aduh, puasa ni satu benda je lah, masalah tu lah. Nak masuk kerja, nak meeting bulan Ramadan memang lemau. Nak makan minum tak boleh, kudak-kudak tak boleh. Kalau bos suruh outstation pun lemau bulan puasa. Nak balik kerja pun lemau. Cakap yang begitu, pendek kata Ramadan, tak adalah. Lailatul Qadar confirm tak adalah. Ini bahasa umum saya tuan-tuan. Jangan maksud confirm tak ada tu fatwa ataupun wajib, dah. Itu bahasa mudah saya dengan keluarga di sini. Apa sebab Ramadan ni dia panas. Panas bermaksud dia ni action. Tak semua orang boleh dekat. Yang ada appointment dan sangka baik saja boleh. Kalau kita sangka buruk dan tak ada appointment awal, payahlah. Maknanya kena cari. Macam Muaz bin Jabal kata, siapa nak iman tinggi, siapa nak ilmu lebih, kena cari. Tak boleh putus asa. Memang penat tuan-tuan. Saya masa belajar dulu pun, tuan-tuan tengok saya dah gini. Masa belajar saya dulu, macam-macam benda saya buat untuk mengelakkan daripada belajar. Saya pernah masa di Mak Tahfiz Quran dulu. Mak Tahfiz Quran ni ialah nama pun Mak Tahfiz Quran. Kewajipan kita menghafaz 30 juzuk Quran. Jadi kita kena tasmik setiap hari. Tasmik fahamlah, maknanya kita kena menghafaz dan menghantar hafazan yang baru kepada syekh kita tu setiap pagi. Dulu kan masa awal-awal mendapat internet dulu, zaman TM dialing 1313 dulu kan terkenal dengan chatting yang MIRC. Saya tahu lah Adif sempat dulu lah MIRC dulu. Kalau zaman Yahoo Messenger dulu. Sekarang dah ada WhatsApp, dah ada apa segala bagai, orang dah tak peduli lah benda tu. Tapi dulu ada chatting yang ni tuan-tuan, saya daripada sekolah menengah asing kelas dengan perempuan, masuk Mak Tahfiz pun tak ada orang perempuan. Bila ada cik-cik dapat sembang orang perempuan, rasa macam masuk syurga awal. Ini cerita tu tegang, tapi bukanlah tak berjumpa pun dengan orang tu, boleh bersembang je pun. Bila masuk-masuk tanya, lelaki ke perempuan? Perempuan. Yes, perempuan. Tapi tak ya, tak tidak, tak pondan ke kita, tak tahu.
Masa tu bukan ada gambar-gambar muka selalu pakai, chatting je. Nah, internet pun yang bukan streaming pun tak ada masa tu, semua yang dialing tu je. 1313 TM tu dulu. Ini cerita saya ingat mungkin dalam 25 tahun dulu ke mak. Lebih kurang 25 tahun dulu. 25 ke dekat-dekat 30 tahun dulu. Jadi makna situasi tu asing lah. Jadi bila dah melepak lama dekat cyber cafe, malam balik pukul 2-3 pagi, masa belajar tu cerita di atas Facebook tu, tengah-tengah hafal Quran tu, mabuk chatting. Sejam RM2 bayar cyber cafe, zaman dulu punya harga. Lepas tu balik dah penat, Quran tak hafal, besok nak tasmik, macam mana cara buat dia? Ini nak kena buat sakit ni. Saya pun susun dah botol ubat, buat botol-botol ubat lama tu dekat ujung katil saya. So biasa guru tasmik saya kalau tak datang kelas, dia akan check dekat dom, dekat bilik, kok sakit ke kok apa kan. Dia tak pukul lah, kita dah belajar diploma masa tak kan dia pukul, tapi nak ambil berat. Syekh saya pun datang, demam. Saya ada lah tu, saya dah buat pejam-pejam kan. Dia kata demam. Lepas tu dia urut kaki saya. Dia urut kaki Syekh saya, urut kaki saya. Mudah-mudahan Allah sembuh, dia kata. Lepas tu dia pun ambil botol kicap, botol sos, botol apa, cuka segala bagai. Disusunnya sekali dengan botol-botol ubat saya tu. Tu dia kata lain kali kalau demam, susun sekali botol-botol ni, dia kata. Syekh dia tahu kita menipu tak menipu kan. Jadi dah halang-halang kau susun botol ubat, aku susunkan segala sos cili segala apa dekat atas kau punya kabinet ni. Mengelak tuan-tuan, nak boleh ke mengajar tu, kadang nak belajar tu dia datang rasa malas, fed up, rasa macam tepunya aku hari ni ibaratnya. Tapi wala tayasu min rauhillah. Sebab tu kita kadang-kadang kalau ada orang yang berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahr rijal. Doa tu intipatinya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala buang rasa malas. Malas ni satu penyakit yang tak ada ubat. Dia kadang-kadang datang, bila datang tu kita rasa malas benar rasa. Sekali dua kali mungkin boleh layan tuan-tuan, tapi jangan banyak, jangan melarat, sebab kita tak nak masa kita terbuang dalam keadaan yang lara dan sia-sia. Muaz bin Jabal pesan, jangan berhenti cari iman dan cari ilmu, sebab ini nanti semua menjadi bekal dan kawan baik kita masa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan sambung cerita ni pada pertemuan akan datang. Kita dah sampai pada waktu hampir. Kesimpulan sahabat-sahabat sekalian, dia ada 2-3 nasihat lagi Muaz bin Jabal. Nanti saya rasa macam akan ada lagi rezeki saya di Ashabul Kahfi ni dalam bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan yang baik untuk kita sebelum Ramadan akan datang. Tuan-tuan, tiap-tiap hari tuan-tuan ni, mulai sekarang dan kalau boleh kalau dah buat lama lagi baik, tuan-tuan jangan putus berdoa. Ya Allah, temukan malam Lailatul Qadar dan boleh beribadah pada malamnya. Ya Allah, jadikan saya orang yang baik, buka seluas-luas pintu kebaikan, tutup serapat-rapat pintu kejahatan, dan jadikan saya orang yang direzekikan husnul khatimah. Kita nak tu je tuan-tuan. Siapa pun kita dapat bonus ke, tak dapat bonus ke, dapat lagi bagus, tapi kita nak ending husnul khatimah. Tempat tak kisah mana-mana, atas jalan meniarap meninggal dunia, lemas, kena pukul, sakit denggi, covid, mati tercekik buah Melaka, tercekik apa nama kuih yang biasa dalam bulan Ramadan. Bukan kuih kuci, kuih yang biasa dalam bekas hijau lembut sedap tu. Tepung pelita. Itu. Tepung pelita tercekik dengan daun-daun dia sekali. Mati jalan begitu sebagai contoh. Tak apa, itu semua asbab saja. Allah dah tulis kita mati macam mana. Yang penting husnul khatimah. Tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan. Ada orang yang meninggal dunia, kita tengok kemalangan, ngeri, rupanya dia husnul khatimah. Seorang pengarang kitab, penterjemah kitab, tuan-tuan boleh google nama dia, Syekh Said
Ahmad Semaid, orang kita, dia banyak menterjemah kitab-kitab, antaranya kitab dosa-dosa besar, Al-Kabair, ada 4-5 kitab yang lain yang besar-besar dia terjemah ke dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Indon, bahasa Melayu. Syekh Ahmad Semaid ni accident di Highway Plus hala ke Batu Pahat, dia orang sana. Accident tuan-tuan, parah, uzur badan dia uzur, boleh faham kalau saya kata badan uzur tu, faham maknanya teruk. Tapi dia penterjemah kitab. Dan orang pernah bermimpi, orang lain pernah mimpi dia ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main, nampak koman je, Allah mati atas jalan, masuk neraka lah dia. Tak tuan-tuan. Dan yang meninggal dekat ICU Prince Court belum tentu. Harapan kita semua begitu. Tapi jangan salah faham, cara macam mana sikit pun tak penting. Khalid Al-Walid, Saifullah, pedang Allah, mati tak kata je. Tapi antara orang yang Allah jamin masuk syurga. Dia tak semestinya nak kena, oh dia kalau mati macam mana cara dia mati tu, dia pakai kopiah, pakai minyak ud, pakai jubah, pegang tasbih, oh syurga lah dia dah tentu. Walaupun harapan begitu. Jadi mudah-mudahan kita rezekikan dengan husnul khatimah. Minta maaf tuan-tuan kalau ada sebarang kealpaan, kekhilafan dalam penyampaian. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.